Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada murid-murid yang Ustaz kasih dan Ustaz sayangi. Okey. Pada pagi ini kita akan ada sesi pembelajaran secara online. Alhamdulillah, murid-murid sanggup bangun seawal pagi untuk kita bersama-sama belajar secara online. Semangat itu yang kita mahu. Okey. Terima kasih juga kepada kedua ibu bapa kerana sudi memberi perhatian, memberi kerjasama kepada guru untuk kita memberi pendidikan kepada anak-anak kita supaya mereka membesar menjadi seorang yang anak yang soleh dan solehah dan seorang insan yang berjaya. Okey murid-murid, saya Ustaz Azlan akan mengajar pendidikan Islam tahun 4. Okey, hari ini tajuk kita adalah Mari bersuci. Okey, apa yang dimaksudkan dengan bersuci itu? Nanti murid-murid akan faham. Okey, sebelum itu sebelum kita start kelas kita, seelok-eloknya kita baca doa terlebih dahulu supaya dipermudahkan urusan kita, diberi kefahaman oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Okey murid-murid, boleh buka buku teks yang Ustaz bagi dalam grup yang buku teks secara online. Boleh buka muka surat 114 hingga 117. Okey murid-murid, nanti di akhir pembelajaran kita, murid-murid akan mengetahui apa yang dimaksudkan dengan najis. Dan yang kedua, kita akan mengenal pasti jenis-jenis najis. Jenis-jenis najis ada 3. Nanti kita akan tahu. Dan yang ketiga, dapat mengetahui cara membersihkan najis tersebut mengikut kategori. Okey. Kita tengok yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan najis? Okey, ini adalah gambar Fatah, atuknya dan keluarga-keluarganya. Okey. Fatah bertanya kepada atuknya, "Tok, tengok Tok, Hafiz terpijak tahi." Okey, atuknya menjawab, "Itulah. Kalau tidak berhati-hati, kan dah terpijak najis." Maka Fatah menjawab, "Apakah erti najis Tok?" Atuk menjawab, "Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan tahi." Lepas tu Fatah menjawab, "Oh, baru Fatah tahu." Baru dia tahu apa itu najis. Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada solat, daripada sahnya solat seperti apa? Darah dan tahi. Okey. Okey, yang kedua, jenis-jenis najis. Jenis-jenis najis ada 3. Yang pertama, najis mukhaffafah. Mukhaffafah iaitu najis yang ringan. Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. 2 tahun ke bawah yang tidak minum kecuali susu ibunya sahaja. Okey, itu najis mukhaffafah, najis ringan. Tengok pula yang kedua. Jenis-jenis najis yang kedua iaitu najis mutawassitah. Mutawassitah ini ialah najis pertengahan. Najis selain daripada najis mukhaffafah tadi dan najis mughalazah. Contohnya air kencing, tahi, darah, nanah, bangkai. Semua itu. Ni Ustaz ada bagi contoh. Tengok dalam gambar itu. Benda-benda itu adalah najis mutawassitah, najis pertengahan. Okey, kita tengok najis yang ketiga pula. Najis mughalazah. Najis mughalazah. Najis mughalazah ialah najis yang berat, iaitu anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Contohnya air kencing anjing, air liur anjing ataupun babi, ataupun darah kedua-duanya. Jadi itu adalah najis mughallazah, najis yang berat.
Okey, mari kita tengok cara-cara membersihkan najis. Okey, najis mukhaffafah. Macam mana kita nak bersihkan dia? Yang pertama, kita hendaklah ambil air dan renjis-renjis pada tempat yang terkena najis tersebut. Contoh kena baju kita, kita ambil, kita renjis-renjiskan pada baju kita dan jemur sehingga kering. Okey, tengok yang kedua pula, najis mutawassitah. Najis mutawassitah, iaitu najis pertengahan. Yang pertama, apa yang perlu kita buat? Kita hilangkan dulu najis yang terkena pada badan, pakaian ataupun tempat tersebut. Contohnya kena baju kita, kita ambil berus, kita hilangkan dahulu, cuci-cuci dah hilangkan dahulu, kemudian kita basuhkan dengan air mutlak. Air mutlak ni air yang bersih lah. Air mutlak sehingga hilang kesan, tak ada dah kesan situ, tahi tu. Sama ada dari segi warnanya, baunya dan rasanya dah tidak ada, maka ianya dah sudah bersih. Dah cuci, kamu jemur sehingga dia kering, sehingga hilanglah baunya, warnanya dan rasanya. Okey, mari kita tengok pula macam mana cara nak cucikan pakaian terkena najis mughallazah, najis yang berat. Okey, yang ni murid-murid kena ambil perhatian sikit. Nanti contohnya lah anjing tu termasuk masjid kita dan terkencing dekat kapet masjid. Nanti ustaz macam mana nak buat ni? Imam macam mana ni? Kena tukar ni semua kapet ni? Tak perlu. Tak perlu tukar. Cuma kita perlu cucinya. Cuma tahulah caranya macam mana. Okey, yang pertama hilangkan najis tersebut yang terkena pada badan, pakaian ataupun tempat tersebut. Ambil, cuci-cuci, hilangkan dahulu. Kemudian yang kedua, basuh dengan air tanah satu kali. Ambil tanah, campurkan dengan air. Okey, kamu kacau-kacau sikit. Okey, kemudian kamu cucikan dengan air tanah tersebut pada tempat yang terkena najis tadi. Sama. Okey, lepas itu kamu basuh dengan air mutlak. Air mutlak dengan 6 kali. 6 kali cedok kamu ambil. 6 kali cedok air mutlak hingga hilang bau, warna dan rasa. Okey, maknanya di sini najis mughalazah kita guna 7 kali cebok. Okey, satu cebok yang pertama, satu cebok yang pertama tu kita guna untuk campur dengan tanah dan 6 lagi dengan air mutlak. Maknanya 7 kali. Satu campur dengan tanah. Okey. Ustaz ada lampirkan di sini latihan untuk kamu buat. Untuk menunjukkan sejauh mana kamu faham apa yang Ustaz terangkan tersebut. Okey, yang pertama ni, kelaskan najis-najis di bawah mengikut bahagian. Di sini ada 4 kotak. Dia ada 4 kotak. Bukan najis, najis mughallazah, najis mutawassitah, najis muhaffafah. Okey, jawapannya ada di atas. Jadi kamu ambil dan letak dalam kotak mengikut kategori najis tersebut. Boleh rujuk buku 114 hingga 117. Okey, dan yang kedua itu nyatakan jenis-jenis najis berdasarkan cara menyucikannya. Okey, tengok dalam kotak belah kanan ni dah dia bagi tahu dah. Hilangkan najis, renjiskan. Okey. Okey, penerangan tersebut menunjukkan ia ni adalah najis apa. Nanti isi kat dalam kotak kosong di sebelah kiri ni. Okey, faham murid-murid? Mudah-mudahan murid-murid faham apa yang Ustaz terangkan. Dan insya-Allah kita akan sambung pada minggu yang akan datang. Dan mudah-mudahan jaga kesihatan, jaga jarak, pakai mask ketika nak keluar ya murid-murid. Semoga anda diberkati oleh Allah SWT dan dijaga di bawah lindungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, insya-Allah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.